السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Dia kata puasa Asyura, adapun amma siyamu yauma Asyura, adapun puasa hari Asyura, fa innahu kana yataharra sawmahu ala sa'iril ayyam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh. Dia kata apa? Sangat antusias, sangat bersemangat. Muka surat 242. Sangat antusias, bersemangat. Mana ya? Yataharra. Bahasa Arab dia panggil yataharra. Maksudnya sentiasa duk intai masa tu. Tunggu masa tu untuk melaksanakannya. Di atas hari-hari yang lain. Nabi begitu semangat puasa Asyura ni atas puasa pada hari-hari lain. Walamma qadima al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, wajada al-yahuda tasumuhu wa tu'azzimuhu. Nabi dapati bahawa bangsa Yahudi ini mengagungkan hari Asyura tadi. Ada berpuasa pada hari Asyura, mereka mengagungkan hari Asyura tadi. Bila macam tu, faqala, Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih utama terhadap dengan Nabi Musa alaihissalam daripada kamu semua. Sebab apa? Sebab kamu je dakwah ikut dia, tak ikut pun, hanya dakwah saja, tapi kamu tipu. Bahkan mereka ni terkenal dengan membunuh para Nabi. Tak sesuai dengan mereka bunuh. Fasamahu wa amara bisiyamihi, dan Nabi berpuasa pada hari itu, dan Nabi menyuruh orang berpuasa. Ini wa amara bisiyamihi, dan Nabi perintahkan. Kan? Saya baca hak Arab tu, baca apa tu saya terjemah sebab saya tu baca hak Rumi ni rasa macam keliru sikit. Kan? Sebab Arab dia ringkas sikit. Dia baru 4 baris tu perenggan. 4 baris satu perenggan. Hak Rumi ni banyak barisnya. Gitu. Tak apalah. Kan, lebih kurang mana dia. Nabi puasa dan Nabi suruh orang puasa. Wa zalika qabla fardh Ramadan, sebelum difardukan puasa Ramadan. Falamma furida Ramadan, ketika difardukan puasa Ramadan, Nabi kata apa? Man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa nak puasa, puasalah. Tak mau puasa, ikut sukalah. Gitu. Man syaa tarakahu, barang siapa boleh baginya meninggalkannya. Gitu. Hadis dia kata riwayat Bukhari kan. Baik, dia kata sebahagian ulama merasa muskil. Istashkala ba'dun nas. Dia kata sebahagian pada manusia ni, sebahagian pada ulama, dia mendatang iskal, kemuskilan pada diri dia, kan? Dan dia kata, sebahagian ulama kata innama qadima Rasulullah sallallahu alaihi Madinah fi syahr Rabiul Awal. Dia kata sekarang jadi kemuskilan, persoalan. Dia kata persoalan dia macam mana? Nabi SAW sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Hari Isnin 12 Rabiul Awal Nabi sampai ke Madinah. Macam mana pula Ibn Abbas kata innahu qadimal Madinah, Nabi sampai ke Madinah, maka Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Sedangkan Nabi datang sampai bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal datang selepas bulan Muharram, Safar. Safar dia Rabiul Awal, Muharram. Sekarang kita berada di bulan Safar. Muharram habis dah.
Habis dah, tinggal dah, tak mari tahun depan pula dia mai. Kalau kita ada lah, kita tak ada, dia ada lagi. Kalau tak kiamat. Yang hijrah Rasulullah bulan Muharram yang udah ambil takwim. Itu Umar yang ambil tarikh tu. Tarikh Muharram, 1 Muharram tadi kan. Bukan iktibar pada maknanya Nabi itu datang ke Madinah pada bulan Muharram. Nabi sampai ke Madinah pada hari Isnin Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Bukan 1 Muharram Nabi sampai ke Madinah. Cuma dia ambil tarikh Umar, dia ambil tarikh hari Muharram ni kita jadikan dia sebagai bulan 1 dalam Islam. Bukan ambil iktibar daripada hari Nabi sampai ke Madinah. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada perancangan Nabi SAW nak sampai ke Madinah tu sejak daripada Muharram lagi dah. Bukan tarikh Nabi sampai ke Madinah. Gitu maknanya. Sejak daripada puak-puak ni apa nama, daripada Madinah apa semua tadi mari ajak Nabi SAW ke Madinah apa semua, dia kira daripada tarikh tu lah. Bukan tarikh Nabi sampai ke Madinah tu. Jadi Nabi sebelum tu dah ada dah. Kan? Nabi dah keluar beberapa minggu dah daripada tu sebelum tu kan. Jadi mana selepas Muharram, bulan Safar, lepas tu bulan Rabiul Awal. Betul tak? Lepas tu Rabiul Akhir, Jamadil Awal dan Jamadil Akhir. Jamadil Ula, Jamadil Akhir. Gitu. Jadi macam mana dia kata? Ibn Abbas kata Nabi sampai ke Madinah, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Yang tadi di atas dia kata Nabi sampai bulan Rabiul Awal. Macam mana ni? Muharram dah lepas dah. Gitu. Dan ada kemusykilan. Dia sekarang dia datangkan kemusykilan tu, jawapan dia belakang nanti mai. Ya. Kemusykilan yang kedua dia kata, kan? Wa huwa annahu qad thabata fi sahihain, bahawa telah sabit dalam sahih Bukhari dan Muslim min hadis Aisyah, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahawa dia kata, kanat Quraisyun tasumu yaum Ashura fil jahiliyah. Adalah bangsa Quraisy berpuasa pada hari Ashura pada zaman jahiliyah. Ashura ni pada bulan Muharram lah. Wa kana alaihi salatu wassalam yasumuhu. Begitu juga Nabi SAW puasa juga pada hari Ashura. Jadi masa zaman jahiliyah, sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul dan selepas Nabi diutus sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma hajara al-Madinah ila al-Madinah, bila Nabi berhijrah ke Madinah, samahu, Nabi pun berpuasa juga. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi suruh orang puasa. Falamma furida syahrul Ramadan, bila difardukan bulan Ramadan, qala, Nabi kata, man syaa samahu, siapa nak boleh puasa Muharram ni, wa man syaa tarakahu, siapa yang nak dia juga boleh tak puasa bulan Muharram. Ni iskal yang kedua. Gitu. Kemusykilan yang kedua dah kita. Kemudian ada mari di sini permasalahan ni iskal lah. Wa iskal akhar, kita permasalahan yang lain, iaitu apa yang sabit dalam Sahih Bukhari juga dan Muslim. Anna al-Ash'ath bin Qais dakhala, dia masuk berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud, wa huwa yataghadda. Abdullah bin Mas'ud tengah makan, tengah hari lunch. Faqala ya Aba Muhammad, bila kawan tu masuk, dia ajak, marilah makan. Udnu ilal ghida, marilah mai makan sekali tengah hari. Faqala awalaysa al-yawm yawm Ashura. Kawan Ash'ath tadi kata, hari ni bukan hari Ashura. Faqala, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa hal tadri ma yawm Ashura, kamu tahu tak Ashura tu apa? Qala wa ma huwa, kata Ash'ath, apa dia tu? Qala inna ma huwa yawmun, hari Ashura ni adalah satu hari, kana Rasulullah SAW yasumuhu, Nabi berpuasa padanya, qabla yanzil Ramadan, sebelum diturunkan puasa Ramadan. Hanya sebelum tu wajib Ustaz. Tapi hak ni cerita hak kita tanya tu, jawapan dia belakang lagi. Dia semua iskal. Ente sabar sikit ya. Okey. Ente sabar sikit ya. MRT tak siap ni. Falamma nazala Ramadan tarakahu, bila Nabi sampai bulan Ramadan, Nabi tinggalkan puasa Muharram. Tinggal ni maknanya tinggal wajib ke sunat. Itu jadi perbahasan tu. Jadi hadis-hadis yang ni seolah-olah saling bercanggah antara satu sama lain. Macam mana nak import bagi jadi elok, nak susun bagi elok ni. Ni. Falamma nazala tarakahu, bila turun Ramadan, Nabi tinggal apa ni? Tinggal tak puasa ke tinggal apa? Hak ni.
Masa tinggal benda tu jadi tinggal masa wajib ke masa sunat? Tu cerita dia. Lagi dia cerita lagi. Tak apa. Kita jalan lagi. Anak mudah sikit baca ni. Kalau ni anak ulang 2-3 kali baca macam dia kono kata kono kot ni. Banyak sangat kono. Okey. Tak apa. Baik. Dan dalam Muslim pula hadis kita. Waqad rawa Muslim, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan. Ya, dalam sahihnya daripada Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW bahawa Rasulullah hina sama yaum Ashura, ketika Nabi berpuasa pada hari Ashura, wa amara bisiyamihi, Nabi suruh supaya berpuasa pada Ashura itu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun, sesungguhnya hari Ashura ni hari tu'azzimuhu al-yahud wan nasara, hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-'am al-muqbil, bila mari tahun depan insya-Allah sunna al-yaum at-tasi', kita akan berpuasa pada hari 9. Sambungan hadis bila tak sampai, maknanya dia kata falam ya'til 'am al-muqbil, tidak sampai tahun depan sehingga diwafatkan Rasulullah sallallahu. Nabi berada di Madinah berapa tahun? Kan? Tahun tak sampai 11 tahun lah, lebih kurang kan. Pada tahun yang ke-11 Nabi meninggal kan, sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal jugalah Nabi meninggal. Begitu. Jadi maknanya sebelum dah lepas Muharram tu, bila Nabi puasa dah Muharram tu kan, tahun yang ke-11 Hijrah tu. Bila mari Muharram pada Safar, Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal. Nabi kata, insya-Allah tahun depan kita akan, Nabi kata masa Muharram ni, masa Muharram. Tahun depan kita puasa 9 dan 10 tu kan. Bila Nabi pun dah Muharram, bila masuk je bulan Safar, awal-awal Safar tu Nabi dah mula sakit. Nabi dah mula sakit Safar. Bila mari Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal juga, Nabi sallallahu pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak sampailah tahun depan tu, tak sampailah pada tahun yang ke-12 Hijrah. Tu cerita dia. Tak apa. Baik, jadi hadis tu dia macam mana nak impun semua hadis ni. Dia Ibnu Qayyim rahimahullah, dia akan susun semua hadis ni. Baru kita faham gini rupa dia itu. Baik. Dia kata fahadha in fihi anna saumahu, bahawa dia kata ini dia bahawa puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan supaya berpuasa dengannya sebelum Nabi wafat setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Gitu. Dan hadis yang terdahulu kan, padanya menyebutkan bahawa demikian itu berlaku ketika Nabi SAW sampai ke Madinah. Okay, jadi mana ada dua peristiwa berlaku tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud dia cerita bahawa hari Ashura itu ditinggalkan dengan Ramadan. Maknanya kewajipan Ashura itu dia jadi jatuh dengan sebab datangnya wajib Ramadan. Dan ini dia kata yukhalifuhu hadis Ibnu Abbas al-madhkur. Ini menyanggahi oleh hadis Ibnu Abbas yang disebut tadilah. Dan tidak mungkin bahawa dikatakan ditinggalkan kefarduannya. Kerana apa? Kerana dia tidak difardukan. Bukan maksud gitu. Ya kan? Ditinggalkan kefarduannya bukan maksud dia kerana tidak difardukan. Kerana apa? Sabit dalam sahih Bukhari dan Muslim juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kata aku dengar Rasulullah SAW bersabda, hadza yaumu Ashura. Tengok, Muawiyah bin Abi Sufyan ni dia dengar masa bila? Bila dia masuk Islam? Dia masuk Islam selepas Fathu Makkah ataupun dekat-dekat dengan Fathu Makkah. Mana dekat-dekat Nabi dah wafat dah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dengar, kira last dia dengar ni. Tengok, Nabi kata aku dengar, kata Muawiyah, aku dengar Nabi bersabda, hari Ashura ni lam yaktubillahu alaikum siyamahu, Allah tidak memfardukan atas kamu semua berpuasa padanya. Nampak tak? Okey, sekarang dia nak bahas ni. Wa ana shaim. Kan? Maknanya Nabi kata sedangkan aku berpuasa, tak difardukan ke atas kamu semua berpuasa, tapi aku puasa. Nabi kata man syaa falyasum, barang siapa nak puasa puasalah, wa man syaa falyuftir, barang siapa nak puasa nak buka bukalah. Kan?
Gitu. Baik. Dan Muawiyah mendengar hadis ini selepas Fathu Makkah. Itu kemuskilan. Kemuskilan nanti dia datang jawapan dia. Kemuskilan yang lain, kan? Bahawa Imam Muslim dia telah meriwayatkan dalam hadisnya, dalam sahihnya daripada Abdullah bin Abbas, kan? Abdullah bin Abbas, bahawa ketika dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu, inna hadzal yaum tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara, diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Qala, Nabi kata, in baqitu ila qabilin, kalau aku hidup lagi tahun depan, Nabi kata, la asumanna at-tasi'a, aku akan berpuasa pada 9. Gitu. Tapi tak sampai tahun depan, hatta tufiya Rasulullah SAW, kemudian diwafatkan Rasulullah SAW. Summa, kemudian Al-Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya daripada Hakam bin Al-Araj, katanya, intahaitu ila Ibn Abbas wa huwa mutawassidun ridaahu fi Zamzam. Dia sedang berbaring tidur, dia berbantalkan selendang dia ambil selendang dia, gulung-gulung, dia buat bantal dekat perigi Zamzam. Abdullah bin Abbas ni. Faqultu lahu, aku kata dekat dia, akhbirni an shaumi Ashura, ceritakan kepada saya tentang puasa Ashura. Faqala idza ra'aita hilal al-Muharram, kata Ibn Abbas, bila kamu nampak anak bulan Muharram, fa'dud, kiralah, hitunglah. Wasbih yaum at-tasi', maksud hari yang ke-9 tu, pagi tu, sa'iman, jadilah kamu orang yang berpuasa. Maksudnya kira dari 1 sampai 9 tu, bila yang ke-9 tu puasalah, bukan 1 sampai 9. Gitu. Qultu, aku kata, hakadha kana Rasulullah SAW yasumuhu, beginikah Rasulullah berpuasa? Qala na'am, kata Abdullah bin Abbas, ya, beginilah Nabi SAW berpuasa. Tengok, katanya Nabi akan puasa pada hari yang ke-9, Nabi tak sempat puasa lagi, tapi hari dia kata Nabi puasa. Macam mana tu nak impunkan hadis-hadis ni? Seolah-olah nampak macam bercanggah. Dan adakah Rasulullah berpuasa macam tu? Dia kata, nah, mana nak beritahu kata Nabi puasa 9 tu, tapi hadislah sebut kata Nabi tak puasa lagi, Nabi baru nak puasa. Macam mana nak impunkan semua? Yang ini Ustaz, ya, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, sebab ni dia pergi Zamzam ni. Tak. Ibn Abbas ni maksudnya nanti riwayat ni Rasulullah dah wafat dah pun. Oh. Ni Rasulullah dah wafat dah. Abdullah bin Abbas pergi ke Mekah. Dia Abdullah bin Abbas pergi duduk di Mekah. Di Mekah maknanya peristiwa ni berlaku di Mekah. Nabi dah wafat lama dah. Jadi orang mari tanya dia macam mana Nabi puasa Asyura ni. Kan? Dia cerita balik lah kan. Dia cerita balik itu. Itu maksud dia. Baik. Kemuskilan yang lain dia kata, banyak kemuskilan. Ibn Qayyim rahimahullah, nak otak dia Allah bagi macam tu, dia korek-korek dengan kita, lepas tu dia tidak jawab. Kita tak fikir pun dia fikir lah. Dia kata, iaitu bahawa puasanya Nabi SAW, jika wajib puasa Asyura tu kan, jika wajib dan difardukan di awal Islam, dan Nabi tidak memerintahkan supaya diqadha pun, diganti pun, kan? Sesungguhnya dia kata telah luput niat pada waktu malam, niat untuk puasanya pada waktu malam, kan? Niat pada waktu malam dah luput dah. Sebab apa? Nabi kata siapa nak puasa, tak puasa. Ada hadis yang lain kata, siapa yang tengah makan, berhenti, jangan makan lagi. Ataupun berhenti daripada makan tadi kan, tengah makan siang tadi, maknanya lepas tu jangan makan dah. Jadi macam mana kalau benda tu fardu wajib, tiba-tiba niat di malam tadi tak difardukan, padahal pada niat tu kena niat puasa Ramadan, puasa wajib ni kena malam lagi dah, bukan pada waktu siang tu. Itu maksud dia. Dia kata baik. Dan jika wa illam yakun fardan, kalau tak fardu puasa tu, fa kaifa amara, bagaimanakah Nabi tadi memerintahkan sahabat tadi supaya menahan daripada makan? Yang dah makan di siang tadi kan, siapa yang dah makan berhenti jangan makan. Kalau tak fardu, siapa Nabi suruh jangan makan pula? Jadi itu maknanya dua-dua iskal ni. Kalau fardu jadi macam ni pening, kalau tak fardu jadi pun pening juga. Macam mana ni kita?
Ini sebagaimana disebut dalam Musnad dan juga dalam As-Sunan daripada jalan-jalan yang berbagai, riwayat yang berbagai lah, jalur yang berbagai. Gitu. Annahu alaihi salam, bahawa Nabi SAW memerintahkan man kana ta'ima, barang siapa yang telah makan pada hari itu, ay yasuma baqiyata yaumihi, bahawa dia berpuasa pada hari yang ada lagi lah. Maksud pada tempoh masa yang 4-5-6 jam lagi ada, puasa. Makan tu tak apalah. Okey. Dan ini dia kata, wa inna ma, perintah ni yakunu fil wajib, pada perkara wajib saja, perkara sunat tak, dia kata. Wa kaifa yasih, bagaimana sah perkataan Ibnu Mas'ud, ia berlaku falamma furida Ramadan, setelah difardukan Ramadan ditinggalkan Asyura tadi. Jadi maknanya seolah-olah ini bercanggah dengan kata-kata Ibnu Mas'ud tadi lah. Pasal tengah makan tengah hari tadi kan. Wastihbabuhu lam yutrak, dan disunat, di anjuran dia tidak ditinggalkan. Gitu. Baik, minta puas lagi dia jawab semua tu. Iskal akhar, persoalan yang lain pula. Wahwa, iaitu Abdullah bin Abbas ja'ala yauma Asyura yaum at-tasi'. Dia kata hari Asyura itulah hari yang ke-9. Dan dia cerita bahawa Nabi SAW berpuasa padanya, ini pada hari ke-9. Wa huwa alladhi rawa 'anin Nabi SAW. Dialah yang telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, iaitu Ibn Abbas, sumu yauma Asyura, berpuasalah kamu pada hari Asyura, wa khaliful yahud, hendaklah kamu semua menyalahi orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu, hendaklah kamu semua berpuasa pada satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, ataupun sehari selepasnya. Dia kata. Baik. Zakarahu Ahmad, telah menyebutnya oleh Imam Ahmad, dialah yang telah meriwayatkan amarana Rasulullah SAW bisawmi Asyura yaumul ashir. Nabi telah memerintah kami berpuasa pada hari Asyura, iaitu hari yang ke-10, telah menyebutnya oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Baik. Fal jawab, jawapan. Adapun yang kita baca tu hadis, cuba tengok footnote dia yang nombor berapa tu? 463 tu kan. 463 di sini nombor 2 saya punya. Dalam sanad dia ada Ibnu Abi Layla Sayyul Hifz, maknanya dhaif. Syekh Albani dia dhaifkan hadis ni, tapi Syekh Ahmad Syakir kan dia menhasankan hadis ni. Jadi sebagian ulama menghasankannya, sebagian ulama mendhaifkannya. Tu hadis tu yang kita baca tu. 463. Ya. Tu. Sebagian ulama menghasankannya, sebagiannya mendhaifkan, macam Ahmad Syakir dia menghasankan, Albani mendhaifkan, dan para pentahqiq bagi hadis ni maknanya dia pun mendhaifkan sanad ni lah. Ada Abi Layla tadi, dia su'il hifz, hafalan dia buruk. Tapi hadis lain memuatkan. Ya, sebab tu kata kalau buka dalam Islam soal wa jawab, maknanya dia kata pendhaifan ni maksud dia tidak sampai hadis tu magzub ataupun maudhu' lah. Dia panggil dha'fun yasir, dhaif yang ringan lah gitu. Baik, tak apa. Jawab daripada segala kemusykilan di atas, dia kata bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Ta'ala, bantuannya dan taufiknya, kita jawab, dia kata, InsyaAllah. Adapun iskal, persoalan yang pertama, wahwa iaitu annahu lamma qadima al-Madinah, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, wajadahum yasumu yaum Asyura, Nabi dapati mereka berpuasa pada hari Asyura. Bukanlah pada, dia kata falaisa fihi anna yauma qudumu wajadahum yasum, bukan maksud dia Nabi tu dapati depa bila Nabi sampai pada hari Nabi sampai tu, Nabi dapati orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, sebab Nabi sampai pada bulan Rabiul Awal. Ada kita tengok, kerana Nabi SAW sampai ke Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, kan? 12 Rabiul Awal. Akan tetapi dia kata awwalu ilmihi bidzalika, Nabi tahu cerita tu
Kisah pupuk Yahudi yang membesar, mengagungkan pada hari Ashura ni ialah pada tahun yang kedua. Tahun yang kedua Hijrah. Baik. Tahun yang kedua Hijrah. Maknanya Muharram dengan Ramadan, Muharram dululah. Maknanya Nabi tahu kisah tu pada bulan Muharram lah. Kan? Jadi lepas tu bila datang Ramadan, baru Nabi kata hadis tu, mana siapa nak puasa-puasa, tak mau puasa, itu tak apa. Jadi sebelum tu dia adalah fardu, wajib ke atas kaum muslimin. Bila turun fardu Ramadan tadi, hak ni dimansuhkan jadi sunat. Gitu. Tak apa. Hak ni saya cerita dululah sebelum yang mari tu. Dia kata tengok walam yakun huwa bi Makkah hadza in kana, dia kata walam yakun huwa bi Makkah, tidaklah Nabi SAW tadi di Mekah. Hadza in kana hisabu ahli kitab fi shaumi, ini sekiranya perhitungan ahli kitab pada puasanya tu, puasa Ashura itu dengan bulan, ikut bulan qamariyah lah. Ahli kitab ni, tapi dia tak ikut qamariyah, dia tak ikut macam kita perhitungan bulan, ikut bulan, dia ikut syamsiah, matahari. Wa in kana bi syamsiah zal iskal bil kulliyah, hilanglah masalah. Dia kata kalau dengan bulan syamsi, perhitungan ikut syamsiah tadi kan, dia kata wa yakunul yaum alladhi najjallahu fihi Musa, dan adalah hari yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS padanya ialah hari Ashura. Gitu, hari Ashura min awalil Muharram, pada hari pertama, mana minggu pertama pada bulan Muharram. Maka dia kata dhabitnya fadabtuhu ahlul kitab bisyuhur asy-syamsiyah, maka maknanya dhabit, tanda dia bahawa ahli kitab tadi mereka menghitung bulan tu dengan ikut matahari lah. Maka fawafaqa dzalika maqdam an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah fi Rabi'ul Awwal, maka itu maknanya sepakat dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabi'ul Awwal. Wa shaumu ahli kitab, puasa ahli kitab ini innama huwa bihisab sair asy-syams, depa ikut anak bulan, depa ikut perhitungan matahari gitu. Dan puasa orang-orang Islam ikut perhitungan bulan, ikut perhitungan bulan. Dia maknanya Nabi SAW sampai ke, ni nak kata Nabi sampai ke Madinah tu, waktu tu orang ikut perkiraan syamsiah, pokok Yahudi puasa. Kan? Tapi kalau ikut perhitungan Islam, Muharram tadi, hari Allah Ta'ala selamatkan Musa AS, mana tak sampai lagi lah Muharramnya. Gitu. Jadi maknanya dia ikut perhitungan bulan. Ni maksud dia nak jawab lah gitu. Dia kata kemudian wa kadzalika hajjuhum, begitu juga haji mereka. Wa jami'u ma tu'tabar lahu al-ashhur min wajib aw mustahab, dan semua perkara yang diambil iktibar daripada segala bulan-bulan ni, pada yang wajib dan sunatnya semua ikut perkiraan bulan. Kan? Contohnya kita nak puasa apa? Nak puasa ni apa nama Arafah, wukuf di Arafah juga ikut perhitungan bulan Ramadan. Lepas tu 13, 14, 15 hari putih, perhitungan bulan. Itu maksud dia kata min wajibin, daripada yang wajib ataupun yang sunat. Gitu. Ini dia huraian panjang sangat kan. Demikian juga haji dan semua ibadah yang didasarkan pada bulan, baik yang wajib maupun mustahab. Saat itulah Nabi SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian, dia kata. Maka dia kata zahirlah hukum yang hadhihi al-awlawiyah, ya, keutamaan dia pada mengagungkan hari ini dan dalam menentukannya. Maksud dia yang kenanya, yang tepatnya adalah orang-orang Islam lah. Orang-orang Yahudi tak kena lah, sebab dia perkiraan itu ikut matahari. Wahum, dan mereka sebenarnya puak Yahudi dan Nasrani ni, para ahli kitab ni. Hum, yakni para ahli kitab, dia kata keliru dalam menentukannya, keliru dalam menentukan bulan tadi lah, sebab dia tak ikut al-qamari, ikut syamsi. Kama akhta'an nasara, sebagaimana tersalah puak-puak Nasrani. Dia kata puak Nasrani, dia kata keliru dalam meletakkan puasa itu dengan menjadikannya pada satu musim. Sebab apa dia menjadikan
Kama akhta Nasara fi ta'yin saumihim, dia menentukan puasa tu, puasa Asyura tadi, bi an ja'aluhu, diperjadikannya pada satu musim dalam setahun. Ini maknanya bersalahan lah dalam bulan tadi kan, bersalahan padanya bulan-bulan. Jadi perkiraan tu salah lah. Yang kenanya adalah perkiraan kaum muslimin. Begitu. Ini dia bahas benda-benda detail macam ni kan. Adapun persoalan yang kedua, kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah, dan Rasulullah SAW juga melakukannya. Tidak diragukan lagi, kaum Quraisy mengagungkan hari ini. Mereka menutupi Kaabah padanya pada hari Asyura. Zaman jahiliyah daripada ada dah ni. Dan juga berpuasa sebagai kesempurnaan pengagungan atasnya atas Asyura tadi. Akan tetapi mereka menghitungnya berdasarkan tahun Qamariyah. Maknanya bil ahillah, ni anak-anak bulan ni. Orang-orang apa nama? Orang Arab dia pun hitung ikut bulan. Gitu. Macam kita kan ni lah, kalender. Dia pun tak ikut bulan ni. Kalender Masihi ni kan. Kalender Masihi ni. Kalau hak bulan tu hak bawah tu kecil. Lah ni berapa Safar lah ni ya. Apa tak ingat? Kalau bulan Masihi ingat. Bawah 3 hari bulan, 3 hari bulan sebelah. Ingat. Bulan Islam yang ingat bulan Safar lah. Masuk dah Safar ni. Tapi tak ingat tanya hari bulan berapa ni. Kan? Tak sampai 10 Safar kot. Dua tu dia. Tak ingat. Kalender pun tak nak tengok. Kalender tak tahu duk tahu mana Busyra bagi. Dia bagi sekali tu. Kan? Mula-mula duk di dinding, lepas tu hilang. Kan? Semut makan pun. Itu cerita dia. Baik. Dia bagi kalender kecil lah. Kalender tak atas meja. Rumah kita kan ada meja. Gitu. Itu cerita dia. Baik. Dan hari tersebut bagi mereka adalah 10 Muharram. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau mendapati mereka mengagungkan hari tersebut. Mereka ni sebenarnya, mereka ni ahli kitab lah, kan, pembawah Yahudi, dan berpuasa padanya. Maka beliau SAW bertanya tentang hal itu, dan mereka menjawab, ini adalah hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya daripada Fir'aun. Pembawah Yahudi jawab kan. Maka Nabi kata, nahnu ahaqqu minkum bi Musa alaihi salam. Kami lebih berhak daripada kamu terhadap Musa alaihi salam. Itu cerita dia. Kan? Maka Nabi pun puasa. Kan? Dan Nabi perintahkan dengan para sahabat melakukan puasa tadi lah. Mentahkan muslimin berpuasa sebagai bentuk pengagungan dan penekanan akan keagungannya. Gitu. Beliau SAW juga mengabarkan bahawa dirinya dan umatnya lebih berhak terhadap Musa daripada orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni penipu. Kan? Gitu. Jika Musa telah berpuasa pada hari itu sebagai kesyukuran pada Allah, kerana Allah selamatkan dia daripada Fir'aun, maka kita lebih berhak untuk meneladaninya daripada kaum Yahudi. Terutamanya lagi bila kita berprinsip. Apa prinsip kita? Kaedah kita mengatakan syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama syariat itu tidak menyelisih syariat kita, tidak menyelisih syariat sebelum kita. Itu cerita dia. Baik. Ini kaedah. Maka jika dikatakan fa in qila, kalau dikatakan daripada mana kalian tahu Musa berpuasa pada hari itu? Macam mana kamu tahu? Itu dia. Kami katakan, kita katakan telah sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah ketika bertanya pada mereka mengenai hal itu dan mereka menjawab hari agung. Mereka jawab hari agung. Allah menyelamatkan padanya Musa dan kaumnya, menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa padanya sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka kami pun berpuasa padanya. Maka Nabi SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Beliau pun SAW berpuasa padanya dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa. Baik. Ketika beliau menyetujui perbuatan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan ahli kitab atas hal itu dan tidak mendustakan mereka, Nabi tidak mengatakan mereka bohong, maka diketahuilah bahawa Musa AS berpuasa pada hari Asyura sebagai
rasa syukur pada Allah. Perkara ini pun bergabung dengan pengagungan yang telah ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Mana sebelum hijrah pun Nabi dah puasa hari Ashura. Gitu. Penegasan semakin bertambah hingga Rasulullah mengutus seseorang untuk menyerukan kepada khalayak ramai agar berpuasa. Kalau begitu Nabi kita suruh orang Islam berpuasa. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur makan, hendaknya berhenti lalu berpuasa pada sisa harinya. Secara zahirnya beliau SAW mengharuskan atas mereka dan mewajibkannya. Secara zahir hadis tu kan, seperti akan dijelaskan lebih lanjut. Kita akan cerita pada kita. Baik. Persoalan yang ketiga, Rasulullah berpuasa hari Ashura sebelum turun kewajipan puasa Ramadan. Kan? Begitu. Ini jawapan persoalan yang ketiga lah. Ketika kewajipan puasa Ramadan diturunkan, maka beliau meninggalkannya. Persoalan ini tidak mungkin dijawab kecuali dikatakan bahawa puasa Ashura adalah wajib sebelum puasa Ramadan ditetapkan. Ini dia poin. Okay. Dengan demikian yang ditinggalkan adalah kewajipan berpuasa padanya, bukan tentang disukai sunat lah. Disukai ini sunat lah, bukan sunat puasa padanya. Inilah yang menjadi jawapan tunggal dan menjadi keharusan, kemestian. Kerana beliau SAW bersabda setahun sebelum meninggal, saat dikatakan padanya bahawa kaum Yahudi berpuasa padanya, jika aku masih hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9, yakni bersama hari Ashura, hari yang ke-10, 9 dan 10. Beliau SAW bersabda pula, berbezalah dah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif sanad ya. Sebahagian mendhaifkan dan sebahagiannya menghasankan. Saya sebut tadi lah. Tidak diragukan lagi, ketetapan merupakan perkara yang lebih akhir. Itu dia. Nampak perkara yang terakhir itu kan daripada perkataan Nabi SAW. Adapun di awal masa Islam, beliau SAW suka menyesuaikan diri dengan ahli kitab dalam hal-hal yang belum diperintahkan padanya. Sebab ahli kitab ni adalah mereka ni beragama dengan agama samawi, agama langit. Sebab tu Nabi suka pada perkara yang belum diperintahkan kepada Nabi SAW. Dengan demikian diketahui bahawa hukum istihbab yang disunat berpuasa pada Ashura tidak ditinggalkan. Hak wajib tu kemudian dia jadi sunat. Mansuh hak wajib, kemudian tukar hak wajib tu jadi sunat. Asalnya wajib. Bila turun fardu Ramadan tadi, Allah tidak menuliskan Ashura tu jadi fardu juga. Yang Allah tuliskan hanya Ramadan jadi fardu, Ashura dia jadi sunat. Bahkan pahala dia menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Gitu. Tunggu tahun depan pula lah, habis lah. Habis dah, haram habis lah tu kan. Tunggu tahun depan pula lah. Gitu. Kalau di kampung-kampung dia buat sora, buat asura apa? Kalau orang Kedah kata buat sora, no. Sini panggil apa? Ashura. Sana pergi buat sora. Buat musyarah. Kan. Tak apa. Baik. Bagi mereka yang mengatakan puasa Ashura tidak pernah diwajibkan, pasti akan terjebak pada salah satu dari dua perkara. Kalau dia berkata Ashura ni tak pernah jadi wajib pun sebelum ni. Sebelum ni sunat ya, bukan wajib. Maka dia akan terjebak pada dua perkara. Yang pertama, entah mengatakan hukumnya istihbab juga ditinggalkan. Sehingga sekarang tidak disukai lagi berpuasa pada Ashura. Dia tak betul ya. Mana tak betul lah ni, dah sekarang sunat je kan. Macam mana dia kata sebelum ni apa nama hukum dia sunat, kemudian ditinggalkan sunat tadi, tak buat dah sekarang. Tak betul ya, sebab hadis sebut kata isbat tadi kan, Nabi tadi nak buat sampai 9 dan 10. Tu pertama memang salah. Atau kedua, mengatakan bahawa hal itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud berdasarkan pendapat pribadinya semata, di mana ia tidak mengetahui bahawa berpuasa pada hari itu tetap mustahab. Lagi teruk ni. Takkan Abdullah bin Mas'ud tak tahu kan? Tapi perkara kedua sangat sulit diterima. Dia kata Abdullah bin Mas'ud ni tak tahu. Ini hanya pendapat peribadi dia saja. Mana boleh sahabat reka macam tu? Dua-dua salah. Sebab Nabi SAW menganjurkan mereka berpuasa Ashura, seraya mengabarkan puasa padanya menghapus dosa setahun terdahulu. Satu hari puasa, setahun dosa terpadam. Masya Allah. Para sahabat pun terus menerus berpuasa Ashura hingga beliau SAW
wafat. Itu. Sampailah hari inilah. Tidak dinukil satu huruf pun daripada Nabi SAW dari beliau SAW larangan berpuasa padanya atau tidak menyukainya. Maka diketahui yang ditinggalkan adalah kewajipannya, bukan istihbabnya. Maknanya yang tinggal tu wajib, dia pergi jadi kepada sunat. Jadi Ashura ni asalnya wajib, lepas tu jadi sunat. Tu yang dia nak bagi kita faham. Panjang cerita kan. Minum air dulu. Banyak dia. Bismillah. Baik. Apabila dikatakan hadis Muawiyah, ini pada muka surat 243, boleh rujuk balik muka surat 243 sebelum tu. Hadis Muawiyah tu. Kan? 243. Yang disepakati kesahihannya Sahih Bukhari Muslim kan? Sangat tegas menunjukkan puasa Ashura tidak wajib dan tidak pernah diwajibkan. Tentu pula. Untuk permasalahan ini bisa dijawab daripada beberapa segi. Kita jawab pula dia kata. Mana kemuskilan dia kan kita jawab pula. Dia kata kalau sebab hadis Muawiyah nampak sangat bahawa puasa tu tak wajib dan tak pernah wajib pun. Hadis Muawiyah kan maksud dekat Nabi nak wafat dah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita jawab pula dia kata. Jawapan pula. Dia timbulkan persoalan, betul dia datangkan jawapan. Hadis Muawiyah hanya tegas menafikan kewajipannya secara terus menerus. Maknanya wajib lepas tu habis. Turun kewajipan Ramadan, habis wajib jadi sunat. Tidak wajib dan tidak pernah. Mana tadi? Dan puasa tersebut saat ini tidak wajib lagi. Namun ia tidak menafikan adanya kewajipan terdahulu yang telah dihapuskan, yang telah dimansuhkan. Hadis Muawiyah tidak menafikan bahawa dulu wajib, sekarang dah tak jadi wajib. Hadis yang muka surat 243 tu lah. Kerana tidak ada halangan mengatakan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkannya atas kita untuk sesuatu yang awalnya wajib dan kemudian dihapuskan. Hukum nasikh mansuh, kan? Gitu. Dah dimansuhkan. Ya ada benda ni dalam syariat ada hukum nasikh mansuh tadi. Baik, itu jawapan pertama. Jawapan kedua, maksimal yang disimpulkan darinya bahawa penafian bersifat umum, baik pada masa dahulu maupun pada masa sekarang. Maka harus, yakni mesti. Dia nafi umum kan? Maksud dia, maka mesti dikhususkan dengan dalil-dalil yang mewajibkan pada masa terdahulu. Sebab tu ada dalil yang sebut kata benda ni sebelum ni wajib. Lalu memperlakukan penafian itu untuk keberlangsungan kewajiban. Maknanya nafi itu ialah menafikan berterusan wajib dia. Mana wajib sampai tak ni, habis wajib dia jadi sunat. Itu maksud dia. Baik. Jadi ternafilah kewajipan secara berterusan. Jawapan ketiga pula, Nabi SAW hanya menafikan kewajipannya didasarkan pada Al-Quran. Ya, berdasarkan Al-Quran dia. Kesimpulan ini diindikasikan oleh sabdanya, ditunjukkan oleh sabdanya SAW, sesungguhnya Allah tidak menuliskannya atas kalian. Innallaha lam yaktub alaikum, Allah tidak menuliskannya ke atas, Allah tidak memfardukannya puasa Muharram ke atas kalian. Yang Allah fardukan kutiba alaikumus siyam, bagan? Mana difardukan ke atas kamu puasa ini puasa Ramadan. Itu syahr Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Itu maksud dia. Baik, namun hal ini tidak menafikan kewajipannya berdasarkan sumber lain, hadis lain. Sebab kewajipan yang dituliskan Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya adalah apa-apa yang Allah Ta'ala khabarkan telah ditulis atas mereka. Bila dalam Quran disebut kutiba alaikum, difardu ke atas kamu. Tapi puasa Ashura tak tulis pun dalam Quran bahawa kutiba alaikum. Itu cerita dia. Itu jawapannya. Nabi SAW mengabarkan bahawa hari Ashura tidak masuk pada sesuatu yang dituliskan oleh Allah. Yakni yang difardukan oleh Allah tak masuk. Atas yang difardukan itu oleh Allah Azza wa Jalla ke atas kita, dia kata. Sebagai upaya menolak kesalahan sebahagian orang yang menyangka bahawa puasa Ashura masuk pada apa yang dituliskan, apa yang difardukan oleh Allah atas kita. Ini tolak kan?
Maka tidak ada kontradiksi antara sabda beliau SAW ini dengan perintah terdahulu untuk berpuasa, dan kini dihapus, yang dimansuh dengan puasa yang tertulis dalam Al-Quran. Ini puasa Ramadan. Dia nak cerita kita panjang-panjang ni tu ya. Okay. Puasa Ashura ni yang wajibnya sebelum Ramadan. Bila turun perintah Ramadan pada tahun yang kedua hijrah tu kan, habislah kewajipan dia pergi kepada sunat. Tapi fadilat dia besar. Fadilat dia besar. Itu. Kesimpulan ini diperjelas oleh fakta bahawa Muawiyah mendengar sabda Nabi SAW tersebut sesudah pembebasan Mekah. Maknanya dah lama, dekat-dekat Nabi dah wafat dah SAW. Di mana kewajipan puasa Ramadan telah ditetapkan dan kewajipan puasa Ashura telah mansuh. Itu dia. Adapun orang-orang yang menyaksikan perintah beliau SAW untuk berpuasa hari Ashura, seruan untuk berpuasa padanya dan perintah berpuasa bagi hari yang sudah terlanjur makan dan minum, mereka menyaksikan semua itu sebelum Ramadan, pada masa awal kedatangan Nabi SAW di Madinah, sebelum difardukan puasa Ramadan. Nabi kata siapa yang dah makan, jangan makan, berhenti dulu makan, puasa. Mana itu Nabi kata sebelum turun perintah puasa Ramadan. Penetapan kewajipan Ramadan berlangsung pada tahun kedua hijrah. Tahun depan tu. Habis sampai Rabiul Awal. Mari pula Rabiul Awal tahun depan, mari Ramadan, turunlah perintah puasa Ramadan. Gitu. Sebelum tu orang puasa, maknanya di antaranya puasa Ashura tadi kan. Ataupun puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Rasulullah SAW wafat dan telah mengerjakan 9 Ramadan. Di mana? Di Madinah. Maka siapa yang menyaksikan perintah puasa Ashura, berarti dia menyaksikannya sebelum ada ketetapan puasa Ramadan. Kan? Sedangkan mereka yang menyaksikan berita tentang tidak wajibnya puasa Ramadan, mereka menyaksikannya pada masa lebih akhir. Sesudah puasa Ramadan diwajibkan. Gitu. Bila cara ini tidak ditempuh, nescaya hadis-hadis dalam masalah ini akan saling berlawanan dan bertentangan. Tak boleh nak himpun lah. Kena ikut cara ni juga lah, nak tempuh hadis tadi. Nak himpunkan semua hadis yang nampak macam seolah-olah bercanggah antara satu sama lain kan. Kena susun balik. Baru dia jadi macam tu. Nampak jelas. Baik. Jika dikatakan bagaimana bisa dikatakan wajib sementara mereka tidak berniat puasa pada malam hari? Macam tu pula. Padahal Nabi SAW telah bersabda, la siyama liman lam yubayyit as-siyama min al-lail, tidak ada puasa bagi mereka yang tidak niat puasa sejak malam hari. Tapi hari ini diperbincangkan. Hari ini diperbincangkan oleh ulama. Ada yang kata hadinya sanadnya dhaif. Ada yang kata macam itulah. Baik. Jawapan bagi pertanyaan ini dikatakan hadis tersebut masih diperselisihkan. Maknanya ada ulama kata dhaif, ada ulama kata bukan kata Nabi tapi mauquf, kata sahabat. Ya. Apakah ia ucapan Nabi SAW atau berasal daripada perkataan Hafsah dan Aisyah? Jadi mauquf, bukan marfu'. Mauquf. Kalau marfu' disandarkan kepada Nabi SAW, kalau mauquf disandarkan kepada sahabat. Ihtimal kata sahabat kata. Kan? Adapun Hafsah dinilai hanya bersumber darinya oleh Ma'mar Az-Zuhri, Sufyan bin Uyainah dan Yunus bin Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri. Sebahagian lagi menisbahkannya langsung kepada Nabi SAW. Itu dia kata marfu'. Akan tetapi sebahagian besar ahli hadis mengatakan bahawa jalur mauquf lebih sahih. Maknanya jalur yang sampai kepada sahabat itu lebih sahih. Jalur yang sampai kepada Nabi SAW itu adalah dhaif. Sebagai ulama kata takat sahabat, yang maksud sahabat kata qaul sahabat, bukan qaul Nabi SAW. Itu. At-Tirmizi berkata Nafi' meriwayatkannya sebagai perkataan Ibnu Umar. Gitu. Dan inilah yang lebih benar, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kata sahabat.
Bukan kata Nabi. Kemudian sebahagian mereka cenderung membenarkan jalur marfu'. Sebagai ulama pula kata tak, dia ni marfu' terus sampai kepada Nabi SAW, kerana perawinya tergolong thiqah, lagi adil. Gitu. Sedangkan hadis Aisyah juga dinukil melalui jalur marfu' dan mauquf. Marfu' pun dia, mauquf pun ada juga kita. Kemudian terjadi perbezaan dalam menilai jalurnya yang marfu'. Itu dia. Ni bila cakap marfu', mauquf ni kalau tak faham apa dia istilah marfu', mauquf, pening lah. Kan? Mauquf ni macam kita tahu sampai pada sahabat, marfu' pada sampai kepada Nabi SAW. Apabila penisbatannya kepada Nabi SAW tidak terbukti, maka tak ada lagi yang perlu dibahas. Dah terbukti dah, tak sampai kepada Nabi, nak bahas apa lagi? Dia kata. Tapi bila penisbatan tersebut terbukti akurat, yakni kuat, sah, maka sudah diketahui bahawa beliau SAW mengucapkan sabdanya ini telah setelah penetapan kewajipan puasa Ramadan. Gitu. Maknanya kalau sahih Nabi kata, maka hak Nabi kata ni setelah difardukan puasa Ramadan. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasanya pada waktu malam. Ini mana kalau sahih itu daripada Nabi SAW, maka Nabi kata hak tu selepas difardukan puasa Ramadan, bukan sebelum difardukan Ramadan. Itu jawapannya. Tentu saja lebih akhir daripada perintah puasa hari Ashura. Maka hadis ini hanya menambahkan satu ketetapan baru, iaitu meniatkan puasa sejak malam hari, bukan menghapus hukum yang telah kukuh berdasarkan nas tekstual tadi. Bukan menghapuskan hukum, tapi menambahkan kekuatan hukum. Itu maksud dia. Pengesahan puasa Ashura dengan niat di siang hari terjadi sebelum ketetapan puasa Ramadan, dan sebelum ada kewajipan meniatkan puasa di malam hari. Kemudian kewajipan puasa Ashura dihapus dengan adanya puasa Ramadan dan dibuat ketetapan baru berupa kemestian, keharusan berniat di malam hari. Inilah cara yang pertama. Tu dia baru cara pertama. Kira nak faham tu kena jegi mata. Mata tu kena jegi. Faham. Kalau tak boleh jegi mata memang tak faham lah. Kan? Mata nak jatuh atas meja memang tak boleh faham. Kan? Susah nak faham boleh. Tapi dia cerita bukan masalah apa. Cerita poin dia sikit ya. Kan? Poin nak cerita hak maknanya pasal siapa yang tak niat di malam, puasa di siang tu tak sah. Nak cerita hak mana nak cerita? Kata hak bulan Ramadan. Hak cerita maknanya hak Muharram, Ashura tu, hak tu sebelum tu bila dah turun fardu Ramadan ni, hak ni Nabi kata tu kena niat pada malam. Kalau tak niat malam tadi tak ada puasa. Tu cerita dia. Nampak macam panjang-panjang tu kan, tapi cerita dia tak banyak orang, sikit lah. Cerita ringkas tu 2 minit. Cerita ringkas 2 minit gitu. Gitu. Dia berat ni, benda ni berat. Bila benda berat, kita baca malam, kau berat lah. Orang Kelantan kata kau berat lah. Ustaz tu kata apa? Mampu ikhrat. Ustaz Kedah tu kan. Aduh. Itu cerita dia. Maknanya adapun yang kedua adalah cara para pengikut mazhab Hanafi. Dia pernah kata apa pula ni? Bahawa kewajipan puasa Ashura mencakup 2 hal. Dia kata macam tu pula. Kewajipan berpuasa pada hari tersebut dan boleh berpuasa padanya dengan niat di siang hari. Dia berkata wajib, tapi boleh puasa niat siang hari. Dia berkata itu pula. Kemudian penetapan kewajipan dihapus oleh kewajipan lain pula. Maknanya mari hari Ramadan tu, hapus tu. Dia cerita maknanya. Dia kata walaupun puasa tu Ashura tu wajib, tapi hak tu boleh. Boleh niat siang hari boleh. Dia kata Puan Nabi. Gitu. Tapi kewajipan itu dihapus oleh kewajipan lain, yakni kewajipan Ramadan. Depa pun kata lah ni tak wajib lah. Tapi depa kata witir tu wajib sampai sekarang lah. Hanafi kata witir wajib. Tak buat malam tu kelang kabut lah. Kan? Gitu. Sedangkan hukum sahnya puasa itu dengan niat di siang hari tetap berlaku tanpa dihapus. Kan? Kita kata puak mazhab Hanafi, puasa Ashura ni puasa sunat lah. Itu yang kedua. Cara yang ketiga,
Kewajipan mengikuti ilmu. Maksudnya ilmu ni maknanya pengetahuan. Kita mengetahui dengan masuknya bulan, dengan masuknya tarikh Muharram tadi kita. Sementara kewajipan puasa Ashura diketahui setelah siang hari. Ilmu kita tahu tu maknanya bila masuk siang hari wajib puasa Ashura ni sebelum puasa Ramadan lah. Pada kondisi demikian tidak mungkin lagi meniatkannya sejak malam hari. Dia tak tahu dah siang dah. Kan? Nah gitu. Niat menjadi wajib saat kewajipan ditetapkan dan diketahui. Jika tidak demikian maka masuk kategori pembebanan di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usahaha, maka sebab dah hal ini terlarang. Maknanya kita ni taklif. Taklif pada seseorang ni apabila tak ada mawani'. Apa dia mawani' taklif? Kita ni sekarang ditaklifkan kita untuk mendirikan solat zuhur. Tapi maknanya mari gelap siang, malam gelap, siang pun gelap. Macam mana kita nak solat zuhur ni kan? Dan kita tidur terlena tadi. Lena itu adalah mawani' taklif. Menegah daripada kita ni diberati tidur lupa. Apa dia lagi? Tidur lupa. Gila. Itu maksudnya mawani' taklif lah. Kemudian lagi kanak-kanak. Kanak-kanak juga depa ni ada mawani' taklif, depa ni bukan mukallaf sebab depa tu kanak-kanak. Itu cerita dia. Di hal ini terlaranglah. Pendukung pandangan ini berkata, atas dasar ini apabila didapatkan bukti bahawa hilal terlihat di siang hari, maka puasa hari itu dianggap dengan niat yang beriringan langsung dengan ilmu tentang kewajipan. Maknanya hari ni baru nampak, siang-siang baru nampak hilal. Malam tadi tak nampak. Pagi ni baru nampak. Bila nampak tu terus puasa. Gitu dia. Landasannya adalah puasa hari Ashura. Inilah cara yang ditempuh oleh Syekh kami. Ini Syekh kami sebenarnya Ibn Taimiyah lah. Ibn Taimiyah rahimahullah. Seperti anda lihat, cara ini merupakan cara paling benar dan lebih selaras dengan asas-asas syariat serta kaedah-kaedahnya, dan ini pula yang diindikasikan oleh hadis-hadis. Cara ini mampu mengumpulkan hadis-hadis yang dikira saling bertentangan, terbebas pula dari klaim nasakh, yakni penghapusan hukum tanpa ada faktor yang mengharuskan penasakhan tu. Maknanya nak menasahkan tu kena ada tahu hukum dia kan. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Tarikh dia. Gitu. Baik, ada pun cara-cara lain mesti terdapat padanya penyelisihan terhadap kaedah di antara kaedah-kaedah syarak atau menyelisihi sebahagian asar. Jika asalnya apa dia? Sesuatu yang diriwayatkan maknanya daripada sahabat semua kan, tabi'in. Jika Nabi SAW tidak memerintahkan penduduk Quba mengulangi solat yang mereka lakukan sebahagiannya menghadap kiblat yang telah mansuh selama belum sampai pada mereka kewajipan berpaling kepada Kaabah, maka demikian juga mereka belum sampai kepadanya kewajipan puasa. Gitu. Dia tak tahu kata hukum tu puasa Ramadan wajib, maka tak berdosa atas mereka. Dia sahabat-sahabat lah yang sembahyang dengan Nabi SAW di masjid Nabi. Malam tadi diturunkan wajib pindah ke Kaabah, kiblat dia. Mereka yang di masjid Quba tu dia sembahyang ke arah Baitul Maqdis lagi. Bila waktu subuh tu orang tu lalu tengok, oi, telah diturunkan kepada Nabi SAW malam tadi perintah beralih kiblat ke Kaabah tengah sembahyang subuh. Maka dia pun pusing. Dia pusing sana Baitul Maqdis, sana Kaabah. Jadi maknanya pusing. Makmum senang lah, makmum ke belakang pusing lah, kan? Adapun imam kena berjalan lah. Takkan lompat kot, ataupun dia lah. Takkan imam belakang, dia sembahyang belakang, makmum sembahyang di depan. Allahu Akbar, kan? Makmum tengok rukuk, kan? Dah. Jadi imam kena berjalan main depan lah, pusing. Jalan tu jalan langkah-langkah, jalan. Wah, tak batal sembahyang. Itu mazhab Syafi'i dia kata batal sembahyang. Sahihnya tak batal sembahyang bila bergerak kerana ada hajat tadi kan. Jangan tak batal sembahyang, jalan. Duduk depan. Walaupun jauh. Walaupun jauh. Jauh lah kan. Imam sendiri nak kena pergi tentu. Satu saf kena 5 saf. Kan? Sebab jalan. Tapi jalan kau celah orang lah, pergi ke depan. Itu cerita dia. Macam biasa. Dah macam kita lah dalam hadis. Nabi SAW sembahyang
2 rakaat zuhur kan. Sahabat-sahabat Rasulullah sembahyang qasar ke? Nabi dah sembang dah kan. Dah sembang dah. Lepas tu Nabi bangun takbir lagi, tambah 2 rakaat lagi. Tak mula balik pun. Kalau kita kena mula balik lah. Tu imam tu mula balik sembahyang. Jenuh lah. Nah gitu, mudah. Tu dia cerita dia. Maka demikian juga mereka yang belum sampai kepadanya kewajipan puasa atau belum memungkinkan untuk mengetahui sebab kewajipannya, tidak diperintah untuk mengganti, tak disuruh ganti pun, tak suruh ulang balik pun. Tidak boleh dikatakan, tak boleh kata macam ni, orang seperti itu telah meninggalkan kewajipan niat puasa sejak malam hari, kerana kewajipan berniat sejak malam hari mengikut ilmu tentang tempat itu sendiri. Sungguh jawapan ini sangatlah jelas dan berdasar, tidak diragukan lagi. Di sana ya. Stesen pun jauh lagi. Betul lah. Jauh lagi. Dia cerita pasal Asyura ni, lepas ni Arafah pula ha? Ini berapa bulan? 2, 3, 2. Qamariyah 2 juga? Oh. Tapi last sekali tak sama juga, sebab dia sampai 29 dengan 30 lah. Islam 29 30 lah. Main kat belakang tak sama. Kau ni pergi 31. Okey. Hak tu lah. Kalau ikut Qamariyah ni kita tua 2 tahun dah. Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.